Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? InsyaAllah hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam tajuk akidah yang bertajuk Al-Hasib. Sebagai rujukan, kamu boleh membuka muka surat 74 hingga muka surat 77 di dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 5. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Objektif pembelajaran. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Hari ini kita hendak menyebut maksud Al-Hasib dengan betul. Yang kedua, membaca dalil nama Allah Al-Hasib dengan betul. Yang ketiga, kita hendak menyenaraikan kepentingan beriman kepada Allah Al-Hasib dengan betul. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan pengertian. Okey, apakah maksud Al-Hasib? Nama Allah Al-Hasib berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Maksudnya, kalau soalan masuk dalam exam, maksud Al-Hasib. Al-Hasib maksudnya Allah Maha mencukupkan. Kamu boleh jawab Allah Maha mencukupkan. Okey, dalil. Kita lihat dalilnya. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Surah At-Talaq ayat 3. Maksudnya dan sesiapa bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Kan ada zikir tu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi. Kita minta Allah mencukupkan segala keperluan kita. Okey. Seterusnya, nama Allah Al-Hasib juga bererti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menghitung. Tadi kita kata Al-Hasib Allah Maha mencukupkan. Ni maksud Al-Hasib yang kedua ialah Allah Maha menghitung. Maksudnya setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik, pada setiap masa Allah akan menilainya. Allah akan tengok, oh awak solat ke, awak baca Al-Quran ke, awak tolong ibu bapa ke, awak bersedekah ke. Allah akan menghitung setiap segala amalan yang awak buat. Sesuai dengan dalil Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha sari'ul hasib. Surah Ali Imran ayat 199. Maksudnya, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Maksudnya, selain daripada Allah tu mencukupkan, jadi Allah tu Al-Hasib tu bermaksud Allah Maha menghitung. Allah akan menilai. Maksudnya Allah akan menilai apa segala amalan yang kita buat, sama ada baik ke tak baik ke pada setiap masa dan di mana saja yang kita buat. Tak kiralah tak kiralah kita buat dalam bilik ke ataupun kita buat di luar rumah ke, orang nampak ke, orang tak nampak ke, Allah nampak. Cuba baca dan fahamkan. Okey. Dalam muka surat 75 kita lihat erti nama 76, maaf Ustaz. Erti nama Allah Al-Hasib. Okey, dia kata ni kanak-kanak perempuan ni kata, ayah, tempoh hari Siti belajar tentang nama Allah Al-Hasib. Boleh ayah jelaskan lagi? Lepas tu ayah dia cakap, Siti, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mencukupkan segala keperluan hamba-hambanya. Ketika kita susah, Allah memudahkan urusan kita. Ketika kita memerlukan pertolongan, Allah membantu kita dengan pelbagai cara seperti menggerakkan hati orang di sekeliling dan makhluknya untuk menolong kita. Kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Ni hukum dia. Kita wajib.
Bila tanya, apa hukum beriman dengan nama Allah Al-Hasib? Hukumnya ialah wajib. Jadi Allah akan menggerakkan hati orang-orang di sekeliling kita untuk menolong kita. Kalau kita rasa kita susah, Allah akan menggerakkan hati orang sekeliling kita. Kalau kita nampak ada orang susah, maksudnya Allah menggerakkan hati orang-orang, hati kita untuk membantu kawan-kawan kita yang susah. Zaman-zaman sekarang ni dengan COVID-19 ni kan. Jadi, itulah namanya Allah itu Maha mencukupkan. Jadi yang ketiga, kalau begitu, ketika kita lupa, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Ketika kita buntu, Allah Subhanahu Wa Taala jugalah pemberi ilham dan idea. Okey. Betul ayah dia cakap. Betul, Siti. Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik pelindung dan kita dan sebaik-baik pelindung dan penolong kita. Maksudnya siapa yang boleh tolong kita? Allah. Siapa yang boleh melindungi kita? Allah. Okey. Seterusnya mak dia pun cakap juga. Terima kasih anak ibu. Terima kasih anak-anak ibu. Tolong ibu dan ayah di dapur. Setiap perbuatan baik pasti akan diganjari Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu abang dia pula cakap, menurut ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung setiap amalan kita. Malaikat Raqib dan Atid ditugaskan mencatat amalan baik dan buruk kita. Okey, lepas tu ibu dia cakap, betul, bijak anak ibu ini. Jadi, dalam petikan dialog di dalam ini, kita dapat lihat maksudnya Al-Hasib tu ada dua. Yang pertama, Allah tu Maha mencukupkan. Yang kedua, Allah tu Maha menghitung. Yang ketiga, kita dapat tahu yang bahawa hukum beriman dengan Al-Hasib ialah wajib. Macam mana kita nak beriman dengan Al-Hasib? Kita kena yakin dengan percaya bila kita susah, Allah akan gerakkan hati orang di sekeliling kita untuk membantu kita. Itu yang boleh kita simpulkan dalam dialog di dalam ini. Baiklah murid-murid, kita lihat kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Okey, yang pertama, kita hendaklah meletakkan Allah sebagai pelindung dan penolong. Cara dia macam mana? Bertawakal dan tekun berusaha. Kita kena bertawakal, maksudnya serahkan diri kita kepada Allah dan tekun berusaha. Kena rajin berusaha. Sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Kena berdoa, selalu berdoa. Lepas solat berdoa kan. Nombor 2, berusaha melipat gandakan amalan. Yang pertama, menunaikan ibadat fardu dengan tekun. Dalam samping kita melakukan ibadat fardu, kita tambah memperbanyakkan amalan sunat kita. Baca Al-Quran, bersedekah, tolong ibu bapa. Okey. Yang ketiga, menghargai masa. Okey, macam mana kita nak menghargai masa? Kita penuhi masa. Sekarang ni kan awak PDPR kan. Jadi kat rumah, awak duduk kat rumah janganlah main game saja. Tapi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Tolong ibu bapa kat rumah, tolong siram pokok, dan juga menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu. Okey, nombor 4, meninggalkan maksiat. Okey, macam mana cara nak meninggalkan maksiat? Menjauhi pergaduhan. Contoh lah, ni bagi contoh. Janganlah gaduh-gaduh dengan adik-adik. Dan memelihara aurat dengan sempurna. Kena tutup aurat. Bila dengan orang yang bukan mahram, kena tutup aurat awak. Supaya awak tidak berdosa. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita hari ini, insya-Allah. Nanti kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam tajuk seterusnya pada minggu hadapan, insya-Allah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.